Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar baharu Universiti Teknologi Baran yang telah berdaftar. Di sini saya ingin memberikan saya Muhammad Izzuan Muhammad Saleh daripada Pejabat Timbalan dan Chancellor Akademik Antarabangsa ingin menyampaikan sedikit taklimat berkaitan dengan peraturan akademik. Pertamanya, selamat datang adik-adik semua ke Universiti Teknologi Mara. Tahniah kerana telah dapat menjejakkan diri dan belajar di universiti yang tersebut ini. Jadi diharapkan dapat membanggakan ibu dan ayah dan seterusnya meneruskan pelajaran untuk mendapatkan pekerjaan yang baik kelak, insyaAllah. Okey, sedikit mengenai Universiti Teknologi Baran, iaitu VC adalah untuk menjadikan UiTM sebagai universiti termuka dunia dalam bidang sains, teknologi, kemanusiaan dan keusahawanan. Misinya adalah untuk menjuarai pembangunan bumi putera profesional yang tangkas, menerusi kurikulum keterhadapan dan pendidikan berimpak dan nilai. Nilai-nilai ini perlu ada, nilai peribadi yang perlu ada bagi seorang pelajar adalah aidat. Aidat iaitu ilmunya, knowledge, disiplin, amanah, trustworthiness, rajin, diligent dan tanggungjawab, responsibility. Jadi, nilai ini perlu adalah bagi setiap diri seorang pelajar UiTM untuk bukan saja untuk dalam semasa dalam pengajian, tapi juga untuk membawa diri anda ke bidang pekerjaan dan juga dalam kehidupan seterusnya. Okey, di sini taklimat berkaitan dengan peraturan akademik dan sedikit sebanyaklah berkaitan dengan bagaimana adik-adik boleh menguruskan pengajian berkaitan dengan pengurusan hal ehwal akademik masing-masing, insya-Allah. Okey, secara keseluruhannya UiTM kita telah menghasilkan lebih daripada 800,000 863,101 graduates. Okay, dan pelajar for the current student normally we have currently we have 364,000 total numbers of student dan juga staff. Jadi staff ni bukan bukan saja pensyarah kita ada 8,000 lebih, 80,000 something. And then juga staff takbiran ataupun non-academics, 70,000. Program, the current academic program, we have about 526 and campuses 35 campuses around the country. Okey, ini adalah senarai fakulti dan juga pusat akademik di mana adik-adik daftar dan menjalankan pengajian masing-masing. Kampus negeri, okey, ini berkaitan sebaik saja adik-adik mendapat tawaran, adik-adik akan menerima surat tawaran ini dan pastikan adik-adik membuat salinan kepada surat tawaran yang telah telah generate daripada sistem online itu, dan pastikan faham isi kandungan surat tawaran berkenaan, especially yang dalam section penting tu Okey, so kena baca, fahamkan dan amalkan. Okey, definisi bagi seorang pelajar di sini adalah pelajar adalah individu yang berdaftar dengan universiti, iaitu Universiti Teknologi Baran UiTM, untuk mengikuti program pengajian yang ditawarkan setelah membayar yuran pengajian dan berdaftar khusus pada setiap semester. Jadi untuk disahkan sebagai seorang pelajar, seorang pelajar itu perlu membayar yuran dan juga berdaftar khusus pada setiap semester pengajian yang diikuti. Okey, so apabila membayar yuran dan juga telah disahkan sebagai pelajar, adik-adik akan diberikan kad pelajar ni. Jadi kad pelajar ni kena simpan baik-baik, macam simpan IC juga. Okey, dan perlu dipamerkan sepanjang masa di dalam kampus. Okey, janganlah
hilang kad ini. Kalau hilang, nanti kena buat baru. Ataupun silap kena denda. Jadi pastikan kad pelajar ni dipamerkan sepanjang masa. Dan kad ni juga penting. Kadang-kadang nak masuk kelas memerlukan access card. So kad ni akan membolehkan adik-adik swipe and then boleh access untuk masuk ke bilik-bilik ataupun dewan-dewan kuliah. Okey, kitaran akademik bagi seorang pelajar UiTM bermula daripada masuk UiTM, daftar sebagai pelajar, membayar yuran, mendaftar kursus, jadi kuliah dan perlu mengesahkan kursus yang didaftarkan. So bukan macam dulu lagi. Dulu kena isi borang dan perlu jumpa mentor atau PA and then submit borang ke bahagian HEA. Sekarang tidak perlu lagi. Semuanya boleh lakukan dalam sistem saja. Okey. Dan seterusnya mencetak slip menduduki exam, menerima keputusan peperiksaan dan dan seterusnya jika adik-adik telah melengkapkan seluruh jam kredit dalam setiap semester, adik-adik layak untuk menerima status tamat dan seterusnya boleh layak untuk menghadiri convocation, menerima transkrip dan seterusnya, bolehlah mencari pekerjaan masing-masing, insya-Allah. Okey, ini tanggungjawab seorang pelajar yang amat penting. Pelajar-pelajar perlu tahu tentang peraturan akademik. Jadi kena tahulah, kalau boleh peraturan akademik ni bukan saja kena tahu, kena faham. Nak tahu, nak faham, kena bacalah. Okey, dan juga kalau tak faham, kena tanya. Bukan tanya kawan, tanya PA masing-masing. Nanti saya akan ceritakan apa PA tu. Okey, dan perlu laksanakan. Okey, pelan pengajian pelajar, ini juga perlu tahu. Bagi setiap semester tu, semester pengajian tu adik-adik akan ada pelan pengajian masing-masing. So kena tahulah untuk semester 1 ni apa subjek-subjek, berapa jam kredit. Perlu tahu dan perlu daftar subjek-subjek tu. Okey. Proses-proses yang perlu disempurnakan bagi setiap semester, insya-Allah. Okey, ini adalah naskah buku peraturan akademik yang is not terbaharu lah, tapi yang ni pastikan adik-adik mendapatkan naskah yang betul, bukannya bilangan yang lama, tapi pindaan 2017 bilangan 1 yang telah dikuat kuasa mulai Julai 2017. So kalau adik-adik tak ada salinan ni boleh dapatkan daripada laman web, laman sesawang BHA iaitu hea.uitm.edu.ny. Di bawah menu Academic Regulation. Jadi adik-adik boleh download. Di situ kita ada peraturan akademik program diploma sarjana muda UiTM pindaan 2017 bilangan 1. Jadi boleh download di situ. Dan boleh simpan. Sebelum simpan tu kena print out dulu lah. Print out, simpan dan bawa. Bawa ke mana-mana, bawa ke kelas apa semua. Jadikan sebagai panduan. Jika adik-adik menghadapi masalah berkaitan dengan akademik, berkaitan dengan kursus jadi boleh refer kepada peraturan akademik tu. Jadi penting. Okey. So ini dia punya naskah dia. Mungkin buku ni warna cover di hijau muda. Dia boleh simpan. Okey, tanggungjawab pelajar macam biasalah. Okey, jadi adik-adik perlu menyempurnakan tanggungjawab seperti memahami, menghayati dan mematuhi segala peraturan. Okey, samalah macam kita pun sebagai rakyat Malaysia ada peraturan dan juga undang-undang yang perlu kita patuhi. Okey. Mengambil tindakan sewajarnya bersesuaian dengan peraturan yang digariskan dalam peraturan akademik, iaitu menyempurnakan semua keperluan akademik macam saya beritahulah tadi. Okey, bagi cek pelan pengajian bagi setiap semester tu dan perlu berdaftar kursus-kursus yang terkandung dalam semester tu dan bukan saja perlu daftar, perlu ikuti pengajian, pergi ke kuliah, ikuti assessment, buat assessment, kerja khusus, ikuti test, jawab exam dan perlu lulus. Membuat pendaftaran khusus, selepas buat pendaftaran khusus, membuat validasi khusus, jadi adik kena sahkan. Okey, untuk semester tengok kena align dengan dia punya pelan pengajian. Kalau semester 1 ni 5 kursus, jadi perlu sahkan 5 kursus. Okey, tak bolehlah sahkan 6 kursus. Jadi kena tengok nak buat validasi kursus tu kena align, kena pastikan dia selaras dengan pelan pengajian masing-masing. Membayar yuran mengikut masa dan jumlah ditetapkan dan menghadiri kuliah
Okey, menghadiri kuliah, mengikuti kerja khusus, melengkap menjawab kerja khusus, ujian, exam dan sebagainya yang telah ditetapkan bagi satu-satu khusus tu. Okey, mengambil tindakan proaktif sekiranya adik-adik ada masalah, tak faham, boleh merujuk kepada, pertama sekali merujuk kepada penasihat akademik masing-masing, iaitu pensyarah adik masing-masing, dan juga bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kesan ketidakpatuhan. Okey. So, sekali lagi, peraturan akademik ini menggariskan perkara-perkara asas yang perlu dilaksanakan oleh pelajar pada hari mula berdaftar sehinggalah mereka bergraduat dan dianugerahkan sijil dan scroll akademik. Okey. So, pentinglah. Jadi, kalau pelajar jarang merujuk kepada peraturan akademik, akan berlaku pelbagai masalah. Mereka akan jadi akan bertanya pada orang sini, pada orang sini beri jawapan macam ni, tanya kawan ni beri macam ni, tanya sini macam ni, sini beri kefahaman macam ni. Jadi pastikan print out dan simpan, bawa ke mana-mana naskah peraturan akademik itu, insya-Allah tak ada masalah. Kalau tak faham juga boleh merujuk kepada penasihat akademik, mentor masing-masing. Okey, dikuat kuasa kata pelajar, pensyarah menjadi penasihat akademik, iaitu advisor ataupun your mentee. Okey, jadi kita dah taklah seorang pensyarah ni perlu ada dia punya mentee masing-masing. Biasanya mentee dia dalam pengajian tu lah, kan? Pengajian tu sama ada diploma ataupun degree. Jadi dan PA ni perlu tanggungjawab dia, perlulah menasihati, membimbing anak-anak didik dia, iaitu mentee dia, berkaitan dengan pengurusan hal ehwal akademik. Jadi kalau tak, selain daripada hal ehwal akademik, boleh juga tanya pada mentee ni berkaitan dengan kursus subjek kalau tak faham. Okay, kalau dia mengajar, kalau mentee tak tahu, kalau mentor tak tahu, boleh tanya. Okey, jadi peranan seorang PA, iaitu pensyarah tu, yang mana dia ada mentee masing-masing, memantau perjalanan akademik pelajar dari mula pengajian sehinggalah mereka bergraduat. Okey, ini adalah penetapan kalender akademik yang telah kita kelilingkan. Okey, berikutan penularan wabak COVID ni dan juga pelaksanaan PKP. So, kita telah come out versi kalender baru, iaitu untuk semester Oktober 2020 hingga Februari 2021. Okey, mula kuliah di 12 November. Adik-adik akan berdaftar pada masa dekat. Cuti pertengahan semester 30 November hingga 6 Disember. Akhir kuliah 24 Januari. Dan minggu ulang kaji 25 hingga 31 Januari. Dan juga kita tak ada final exam, I mean the face to face final exam final semester. We are still adopting this continuous assessment. So 1 hingga 23 Februari. Okay, so pastikan adik-adik juga boleh print out this kalender akademik dan juga boleh layari laman web BHA untuk dapatkan salinan ini, dan juga pastikan adik-adik kena tahu dan perincian bagi setiap minggu untuk kursus-kursus tu, apa yang perlu disediakan, apa yang perlu adik-adik prepare, apa yang adik-adik akan belajar, apa yang adik-adik perlu selesaikan untuk assignment, boleh merujuk kepada pensyarah-pensyarah berkenaan. Okey. So, tugas seorang penasihat akademik, iaitu pensyarah itu sendiri terhadap mentee dia adalah membantu semua mentee tamat pengajian dalam masa ditetapkan dengan pencapaian yang terbaik. Jadi kita dah slotkan, kalau boleh, perjumpaan di antara mentee itu kurang-kurangnya 2 ataupun 3 kali setiap semester. Tak kisahlah sekarang dah ada ODL, mungkin perjumpaan tu boleh dibuat secara online interaction, online communication. Kalau the lowest tag, so the PA can advise student through WhatsApp. Sekarang tak ada masalah kalau student tu duduk di kawasan yang having the low coverage. So I think this is not a problem. Tapi biasanya since kita next semester dah boleh masuk ke kampus, jadi biasanya program penasihat akademik, PA ni bersama mentee dia akan ada slot khas kan, jadi boleh bertemu
dan juga boleh berbincang berkaitan permasalahan, berkaitan dengan perbincangan apa-apalah berkaitan, especially berkaitan dengan hal akademik. Okey. Tapi kena make sure that perjalanan sosial itu perlu dijaga. SOP perlu dipatuhi. Okey, pendaftaran khusus tugas siapa? Okey, segala tugas pendaftaran secara online dilakukan oleh pelajar. Jadi tak bolehlah PA buat semua. Letih lah dia. Dan perlu dipantau dan dinasihati oleh PA. Peranan PA adalah untuk menasihati saja, bukannya ditolong daftarkan. Segala aktiviti akademik dan kepatuhan kepada peraturan akademik adalah terjawab sepenuhnya seorang pelajar tersebut. Dan AR, so apabila pelajar-pelajar dah lengkapkan pendaftaran khusus, apa-apa masalah, dia boleh bertanya kepada AR akademik. Biasanya setiap kampus, setiap fakulti itu dia ada dia punya penolong pendaftar akademik sendiri. Dia akan membantu melicinkan proses dan apa-apa berkaitan permasalahan, contohnya tak cukup jam kredit ke atau kurang jam kredit ke, boleh merefer kepada AR berkenaan. InsyaAllah, AR ni ada akses kepada sistem berkaitan, dia boleh akan bantu. Sekiranya PA ni dia tak dapat menyelesaikan masalah tersebut. Saya rasa PA ni takat menasihati saja. Okey, apa-apa masalah teknikal, adik-adik boleh berhubung dengan penolong berdaftar akademik di fakulti ataupun kampus masing-masing. InsyaAllah. Okey, tanggungjawab seorang pelajar adalah untuk menyempurnakan tanggungjawab untuk membolehkan universiti memberikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan, memahami, menghayati dan mematuhi segala peraturan yang digariskan dalam buku peraturan akademik ini. Okey, inilah macam biasa yang saya telah highlightkan sebentar tadi. Okey, ni kandungan peraturan akademik. Sudah banyaklah kita start daripada kemasukan pelajar, status, gugur status, keperluan akademik, tempoh pengajian, mood pengajian, cuti khas, penangguhan, penggantungan, pendaftaran, pindaan pendaftaran khusus, pengesahan, kehadiran, kelayakan menduduki final exam, kemudian tidak menduduki final exam. So boleh merujuklah, boleh baca, tak faham, boleh merujuk kepada penasihat akademik. Boleh tanyalah apa dimasukkan dengan ni, apa dimasukkan. Sekiranya saya ambil macam ni, apa jadi? Kalau saya tak ambil, apa jadi? Jadi boleh bincangkan di kandungan peraturan akademik semasa pertemuan dengan mentor masing-masing, PA masing-masing, insyaAllah. Okey, yang lain sambungan banyak lagi, tarikh peperiksaan akhir, jadual, keputusan peperiksaan, pengiraan CGPA, status keputusan peperiksaan, penyataan pelanggaran kaedah dan tertib, peperiksaan semula, ni semualah status-status ni semua. Interseksi rayuan dan juga penggunaan akademik, sama ada anugerah dekan ataupun ANC, anugerah naik chancellor. Jadi harapnya adik-adik boleh sekolah sampai dapat anugerah dekan pada saat semester, dan insyaAllah apabila dapat anugerah dekan pada semester, layak untuk dapat ANC, anugerah naik chancellor, insyaAllah. Okey, syarat pemegang status pelajar adalah mendaftar diri sebagai pelajar, mendaftar khusus pada semester dan membayar yuran pada setiap pengajian. Jadi sekiranya adik-adik kalau tak buat perkara 2 dan ketiga ni pada setiap semester, pada tempoh dan mengikut prosedur ditetapkan, jadi boleh dikenakan gugur taraf. Jadi kita akan keluarkan secara gugur taraf tu kalau boleh elakkan. Jadi kalau dia tak mengikuti, tak berdaftar dan tak bayar yuran selama tempoh yang ditetapkan oleh bahagian awal akademik, jadi adik-adik akan dikenakan gugur taraf. Kalau boleh cuba elakkan. Kalau tak ada duit, kalau ada masalah kewangan berkaitan dengan pembayar yuran, jadi boleh refer kepada unit-unit tertentu. Kita adalah unit zakat, boleh refer kepada universiti. Boleh tanya PA, kalau PA tak tahu, boleh refer kepada AR akademik. InsyaAllah mereka akan membantu sampai adik-adik boleh menjelaskan yuran dan juga seterusnya boleh berdaftar khusus. Okey. So ini kita akademik pelajar. Saya rasa saya dah highlight sebentar tadi. So perlu patuhilah ya. Okey, perlu patuhi, dan juga sebagai seorang pelajar, jadi kita perlu laksanakan cycle-cycle ni untuk memastikan kita bukan saja untuk mendapat keputusan yang baik bagi semester, tetapi juga kita tak miss out those of this important process. Okey, plan pengajian. Okey, seterusnya plan pengajian ni adalah kontrak UiTM dengan pelajar. Dia adalah kontrak
Actually pelan pengajian yang dia menggariskan, dia menyenaraikan senarai-senarai subjek beserta dia punya jam kredit yang perlu diikuti bagi oleh setiap pelajar pada setiap semester tu. So, apabila dah complete, contohnya 90 jam kredit bagi 3 tahun program, so adik-adik layak untuk menerima transkrip, menerima scroll untuk akademik bagi program pengajian yang ada diikuti tu. So, memberikan maklumat tentang tempoh pengajian, menyenaraikan kesalahan khusus yang perlu disempurnakan. Jadi adik-adik perlu mendapat grade sekurang-kurangnya C. Dijanakan dalam sistem iaitu SIM, kita ada sistem Student Information Management System. Selepas pelajar berdaftarkan diri mengikut program yang ditawarkan. So, apabila pelajar telah lulus semua kursus yang senada dalam plan pengajian, jadi adik-adik akan tamat pengajian dan UiTM akan menganugerahkan adik-adik scroll ataupun dan juga transkrip akademik. Jadi adik-adik awal dah dapat scroll dan transkrip akademik tu bolehlah terus pergi hantar resume dan mencari pekerjaan masing-masing, insya-Allah dapat pekerjaan yang baik. Sekiranya masih lagi belum tamat, ini ada masalah lah kan, ada yang carry paper 1 ataupun 2 paper, jadi adik-adik akan diberikan status SML sepenuh masa lanjut. Jadi kalau boleh janganlah terlalu lama sangat kurang-kurang kalau Part 6 tu Part 7 cukup lah, janganlah sampai Part 8, Part 9 drag sampai setahun ataupun setahun setengah lebih teruk lagi 2 tahun. Kalau boleh cuba tamatkan pengajian dalam tempoh ditetapkan 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 3 tahun kan. Kalau tak dapat carry, ada masalah tertentu, mungkin boleh 2 tahun setengah ataupun 3 tahun setengah, tapi janganlah lama sangat Okey, nanti dia akan memberi persepsi yang buruk pada kuasa adik-adik bawa scroll dan juga transkrip kepada potential employer, majikan So kalau boleh cuba tamatkan. Ini contoh pelan pengajian yang kita dah generate from SIM SML sepenuh masa berlanjut, pelajar dikenakan jual pengajian mengikut kadar separuh masa. Mengikut bilangan kredit yang didaftarkan. Jadi bilangan jurat akan jadi jauh lebih mahal sekiranya adik-adik tak dapat lengkapkan tempoh pengajian dalam tempoh yang ditetapkan. Kalau boleh cuba elakkan berkelas status SML. So ini yuran kita. Perbandingan yuran kita yang jauh lebih murah berbanding dengan universiti lain. Kita masih kekal sebagai 400 peringkat diploma, ijazah termasuklah CJ, pra dan juga asasi. So ni kadar yuran SML, jadi kadar bagi diploma dan juga ijazah sarjana muda tu meningkat Kalau boleh elakkan. Data pelajar di dalam Student Information Management System ataupun SIM dimiliki oleh HEA. Jadi adalah sumber data input pelajar, jadi pelajar sendiri So once berdaftar pelajar akan diberikan akses kepada iStudent Portal. Jadi boleh rujuklah apa-apa pelan pengajian dalam iStudent Portal, bil, yuran akses kepada library resources, akses kepada LMS. Kita menggunakan UFuture sekarang, jadi ada boleh refer pada Student Portal. Jadikan dia sebagai one stop center untuk akses kepada maklumat-maklumat berkaitan dengan akademik, bukan saja akademik tapi juga adik-adik kepada pengajian masing-masing. Nak belajar apa semua, nak dapatkan nota, nak dapatkan guidance berkaitan dengan pengajian, boleh refer kepada Student Portal. So kita ada akses, nak cari artikel ke, boleh refer kepada link library resources. Nak dapatkan nota, nak ikuti assessment, so boleh direct access kepada UFuture. So Student Portal adalah gerbang masuk SIM untuk setiap pelajar. Setiap pelajar diberikan kata haluan untuk akses. Pelajar mestilah melayari Student Portal untuk mengambil skrin dan menyemak data sendiri. Antara maklumat dalam Student Portal ni adalah termasuk pengumuman penting, pelan pengajian untuk semester, pendaftaran kursus, jadual masuk kuliah, keputusan peperiksaan, sistem Island dan HEP. Dulu Island, tapi sekarang kita gunakan eFuture, dan status pembayaran yuran. Pastikan adik-adik sentiasa masuk Student Portal dan keep up of the updated information from the especially berkaitan dengan hal ehwal akademik masing-masing, pengajian masing-masing. So inilah tanggungjawab pelajar. Jadi untuk pastikan kalau ada perubahan kepada nombor telefon nombor waris, alamat email perlu dikemaskini. Nanti kalau ada permasalah, kami ataupun pensyarah nak kontak, senang. Bahagian akademik nak kontak, senang.
Pengemas-kinian perlu dilakukan melalui iStudent Portal setiap kali ada perubahan dan UiTM kita akan menggunakan SMS blast dan email untuk memberikan maklumat penting kepada pelajar dan semasa-masa. Ini pentinglah kan, berkaitan dengan macam COVID ni apa semua, kita akan blast informasi penting kepada pelajar. Okay, berkaitan dengan peperiksaan, berkaitan dengan pengajian, berkaitan dengan kalender akademik sekiranya ada perubahan. Okay, so kita akan maklumkan kepada pelajar maklumat yang penting berkaitan dengan hal ehwal akademik. So pastikan adik-adik sentiasa kalau ada perubahan nombor telefon, termasuklah ibu bapa punya nombor telefon, jadi dan juga alamat email perlu dikemas demikian. Okey, ini contoh menu interface untuk iStudent Portal yang boleh layari istudent.uitm.edu.my. Okey, so macam biasalah, login, nombor pelajar dan password nombor kad pelajar, dan sila tukar password selepas login kali pertama. Dan kalau boleh password tu pastikan unik lah, ada combination, abjad, nombor dan juga special character. Okey. Total kursus pelajar. Okey. Tulis contohnya penting proses validasi. Jadi, adik-adik selepas buat pendaftaran boleh validate kursus mengikut proses dan juga dalam tempoh yang telah ditetapkan. Sahkan secara kursus yang tersenar adalah kursus yang telah didaftarkan. Boleh ikuti buta pemesanan. Sekira terdapat perbezaan, dalam pelan pengajian terdapat perbezaan, jangan lakukan pengesahan. Bawa penyataan, berata kursus dan taksir guru tu, pergi berjumpa dengan penasihat akademik. Kalau penasihat akademik pun tak sure, boleh merefer kepada koordinator kursus ataupun penyelarah masing-masing. Penyelarah program tu lah. Untuk proses pembetulan, untuk proses pengesahan. Okey. Jadi kena bawa, kalau ada bilangan jam kredit tak sama ke, dalam plan 3, tiba-tiba dalam Student Portal 2 kan. So boleh merujuk kepada koordinator kursus ataupun penyelarah musuh masing-masing. InsyaAllah mereka akan tolong bantu. Okey, aktiviti pentas kursus. Okey, ni saya dah jelaskan. Kehadiran dalam setiap sesi pengajian adalah wajib. Kehadiran yang kurang dari 80% tanpa kebenaran boleh menyebabkan pelajar dihalang dari mengikuti peperiksaan akhir. Jadi pelajar akan diberi status ZZ lah. Kalau contohnya dia tak datang, dia tak hadir ke kuliah dalam tempoh masa kurang daripada 80%, sebulan, 2 bulan tak datang, tak hadir kuliah, jadi pelajar boleh diberikan status ZZ. Kalau boleh elakkan. Kalau ada masalah berkaitan dengan pengajian, refer kepada PA. Dapatkan nasihat pada PA. Okey, dapatkan nasihat daripada koordinator kursus, kepada KPP sebelum anda adik-adik berkeputusan tak nak meneruskan pengajian. Okey. So, status ZZ ni implikasi yang berat, di mana dia boleh diberikan denda sebanyak RM100 dan nilai grade yang tidak boleh tebus tambah apabila pelajar tamat pengajian. Dia akan memberikan kesan yang permanent kepada CGPA. Nanti kalau esok majikan tengok, potential employee tengok macam ni, ZZ ni apa benda? Sebab kat ZZ ni bagi satu kursus, akibatnya jatuh CGPA. So, kalau boleh cuba elakkan. So, di ujung semester, setelah itu di bawah diberikan bagi setiap kursus yang diambil mengikut. Ni contohnya lulus. Jadi, pastikan adik-adik mendapat markah sekurang-kurangnya 50 ataupun grade C untuk lulus bagi subjek. F1 gagal kali pertama kalau dapat below daripada 50 ataupun 45 ke, si tolak, ataupun D+ ke, jadi boleh dikenakan grade F1 gagal pada kali pertama. Dan pastikan next time kalau boleh lulus. Kalau tidak, kalau gagal lagi, F2 gagal pada kali kedua. So kalau boleh elakkan ni. Okey, SX tidak hadir peperiksaan dengan kebenaran. Ni saya nak highlightkan. Kalau boleh cuba elakkan ni. SX kalau tak ada, kalau boleh pada hari peperiksaan tu, saya memanglah tak ada peperiksaan akhir. Kalau sekiranya COVID dah berakhir, kita start balik peperiksaan akhir. Kalau boleh, kalau ada masalah berkaitan dengan kesihatan, cubalah pergi klinik dan dapatkan MC. Okey. Kalau tak ada MC pun, kalau ada abuse mengejut, contohnya ada kematian di kalangan ahli keluarga, cuba dapatkan pengesahan daripada pihak hospital ataupun pihak-pihak berkenaan lah, supaya bahagian exam dia tak grade sebagai SX. Kalau tidak, habislah. Dia akan affect GPA. YY tidak hadir peperiksaan tanpa kebenaran. Jadi adik-adik
X dengan kebenaran, Y is Y, tanpa kebenaran. Tanpa kebenaran maksudnya ada masalah tak dapat ada exam, tak ada MC, tak ada surat-surat yang berkaitan, okey, yang disahkan oleh pegawai-pegawai tertentu. Kalau boleh elakkan YY. Okey. Dapat MC, dapat surat, okey, adik-adik tak ada exam, boleh submit surat tu kepada bahagian peperiksaan dan akan dikenakan grade XX saja. Kalau tak ada sebarang evidence, YY. Kalau boleh cuba elakkan YY ni. Dan paling sangat perlu dielakkan adalah ZZ. Especially berkaitan dengan participation, kehadiran ke kuliah. Kalau boleh ada masalah, cuba berhubung dengan pesyarah tu. Kalau pesyarah pun tak boleh membantu, cuba refer kepada PA dan juga koordinator kursus masing-masing. InsyaAllah. Dihalang terus daripada memiliki peperiksaan sekiranya adik-adik dikenakan serta ZZ. Okey, setiap YY dan ZZ akan dikenakan denda RM100 dan tidak boleh it's not reclaimable. Tidak boleh tebus balik. Okey, penyataan keputusan peperiksaan boleh di-generate terus daripada iStudent once keputusan peperiksaan dikeluarkan. Dan universiti berhak menahan keputusan peperiksaan pelajar sekiranya pelajar gagal mematuhi mana-mana peraturan ditetapkan oleh universiti. Okey. Termasuklah kes plagiarism berkaitan dengan penyeluruhan dan sebagainya. Sebarang pengesahan keputusan peperiksaan adalah tertakluk kepada majlis peperiksaan universiti dan kelulusan senat adalah dikira muktamad dan tidak boleh diubah. Okey, ini adalah skema pemakahan. Okey. Kalau boleh cubalah berada pada tahap lulus dan bukan gagal, insya-Allah. Adik-adik boleh lakukan bagi setiap semester. Kalau di bawah 50 tu kira gagal lah. C minus dan ke bawah. Sehinggalah pada F. InsyaAllah adik-adik boleh buat dengan baik. Okey. So GPA kita mempunyai grade. Nilai grade 0 hingga 4.0. GPA adalah bagi indikator pelajar pada setiap semester. CGPA adalah secara keseluruhan. Okey. Pencapaian terbaik ialah 4.0. Dikira menggunakan formula. Inilah formula seperti berikut. Adik-adik tak perlu kira pun. Jadi daripada result keputusan peperiksaan tu dia dah auto calculate this GPA dan juga CGPA pada setiap semester. Okey. So satu pelajar bergantung CGPA, lulus, TM, inilah ini bagi setiap semester. Okey, dalam perhatian ataupun gagal dan pembentikan. Kalau boleh cuba elakkan P dan D. Okey, kita nak lulus dan juga TM saja. Okey, setelah tidak memuaskan, D1, D2, D1 kalau sekiranya dapat CGPA bawah 1.8, D2 1.8 setelah mendapat P1, kalau boleh cuba elakkan status D1, D2, D3 ni. Okey. Kalau boleh cuba elakkan dan cuba untuk lebih perhatian kepada kepelbagaian dalam teknik pelajaran. Mungkin adik-adik boleh menggunakan group discussion, perbincangan di antara kawan. Okay, kalau malu sangat boleh bincang dengan kawan-kawan ataupun boleh dapatkan you need to study in a group. Kalau boleh cuba elak. Kalau boleh sebelum mengikuti kuliah, cuba untuk baca the notes and handout given by lecturers supaya membantu adik-adik untuk faham. Okey, sebelum mengikuti kelas. Dan kalau boleh apabila mengikuti kuliah, cuba bertanyakan soalan. Cuba bertanyakan soalan untuk mendapatkan pemahaman. Kalau tidak, payahlah. Yang paling penting, you cannot study last minute. Kalau kita study last minute, cope dengan ada assessment, cope dengan subjek lain, kita akan jadi stres. Cuba untuk study at least the end of the semester. Okay, and do discussion. Okay, so inilah contoh unit yang kredit. Untuk diploma biasa maksimum 90 kredit dan untuk sarjana muda 40 kredit yang telah ditetapkan oleh MQA. So kalau adik-adik telah mengikuti dan lulus 90 kredit untuk diploma dan 40 kredit untuk sarjana muda, layak untuk bergraduasi, insya-Allah. Cuti khas adalah cuti yang dimohon oleh pelajar atas sebab-sebab tertentu. Contohnya sakit, sakit yang memang tak boleh tangguhkan. Sakit memang tak boleh tangguh. Sakit yang disebabkan contohnya berkaitan dengan itulah berkaitan penyakit kronik lah biasanya, penyakit kronik, penyakit berkaitan dengan mental. So boleh memohon penangguhan atas sebab-sebab tertentu. Pastikan sakit. Okey. Pelajar sepenuh biasanya
sebab-sebab dia adalah sakit lah, sakit-sakit yang kita kronik, yang perlu rawatan dan pemantauan serius dan berterusan. Pelajar sepenuh masa boleh memohon cuti khas dan kita bagi tempoh kita tetapkan 2 semester saja. Okey, dan kelulusan perlu diperolehi daripada dekan untuk fakulti dan juga rektor di kampus cawangan. Okey. So, tertib akademik, pergantungan pengajian, seorang pelajar boleh digantung, bergantung, ini, okey, gantung ni kita tak suka sangat, kalau boleh, kalau sekiranya berkaitan dengan plagiarism, kan, copy paste assignment, meniru dalam final exam. Jadi, kalau disabitkan kesalahan dengan bukti je, jadi adik-adik boleh dikenakan tindakan tak tertib. Kalau boleh cuba elakkan, okey, cuba elakkan, jadi dia akan efek memberi kesan kekal pada GPA. Kalau boleh cuba elakkan. Okey, plagiarism, copy paste assignment, tak tahu sangat macam mana buat assignment, cuba refer kepada kawan-kawan. Kalau kawan-kawan kurang jelas, refer pada senior. The most credible person, refer kepada pensyarah berkenaan. Pensyarah akan membantu, insya-Allah. Pensyarah akan membantu adik-adik untuk memberi bimbingan, untuk bagi adik-adik melaksanakan kerja kursus itu dengan cara yang paling penting, cara yang betul. Lengkap saja kalau tapi tak betul, masalah juga. Okey. So inilah, tidak ada kuliah plagiarism, copy and paste assignment lah, copy and paste assignment. Okey, sekarang kita dah ada sistem untuk detect the plagiarism. Kita guna Turnitin, guna ticket, macam-macam periksian online yang kita boleh check terus adik-adik punya hasil penulisan, hasil penulisan assignment sama. Kalau biasanya lebih pada 30% tu memang kita akan discard lah. So kita akan pulang, pensyarah akan pulang balik adik-adik untuk redo semula. Tapi pensyarah biasa akan pulang balik untuk redo dan elakkan untuk disabitkan plagiarism. So kalau boleh elakkan daripada melakukan penyeruan, berbincang sama si dalam final exam, dalam test sekalipun, dan melanggar peraturan sasiah rupa diri. Saya rasa pelajar-pelajar UiTM tak ada masalah berkaitan dengan pematuhan kepada sasiah rupa diri. Cuma plagiarism, penyeruan dalam exam, dalam test ni kena kalau boleh cuba elakkan terus. Okey, sebab dia akan memberikan kesan kekal kepada CGPA. Dan so apabila potential employer tengok, so memberikan image yang kurang baik. Okey, plagiarism. Okey, rayuan. Okey, adik-adik kalau tak puas hati, sekiranya habis bagi semester dapat terusan, okey, saya rasa saya dah buat yang terbaik lah untuk subjek ni. I deserve for A, tapi kenapa dapat B+? So boleh merayu untuk saya makan semula, tapi bagi paper yang punya final exam saja. Okey, dan dikenakan bayaran RM50. Okey, not refundable untuk setiap kursus. Okey, rayuan meneruskan pengajian, so boleh tapi tertaluk kepada jawatankuasa akademik fakulti dan kampus. Okey. So, bermulai pada 2011, keputusan Senat telah menetapkan bahawa seorang pelajar tidak dibenarkan melakukan pertukaran program dan juga pertukaran kampus yang telah ditetapkan dalam surat tawaran. Tak boleh, kalau boleh cuba elakkan. Kalau terdesak sangat, itu biasanya mempunyai masalah-masalah kesihatan yang kritikal lah. Tapi tertaluk kepada kelulusan dekan dan juga rektor kampus masing-masing. Okey, penganugerahan, pelajar akan diberi anugerah sekiranya kalau diploma dan ijazah, menulis GPA skor 2.0 dan lulus dalam setiap, bukan saja lulus dalam setiap kursus, lulus pada setiap semester, memenuhi semua syarat dan keperluan universiti dan dipatuhi oleh Senat. Okey, so anugerah dekan akan diperoleh oleh pelajar sekiranya mendapat GPA minimal 3.50 bagi setiap semester. Okey, jadi kalau kau dapat anugerah dekan bagi setiap semester, kalau 3 tahun diploma, 3 tahun, 6 semester dapat AD, so adik-adik layak untuk dapat ANC, anugerah kemudian kepada pelajar yang telah menamatkan pengajian dengan memperolehi anugerah dekan bagi setiap semester, kecuali semester latihan industri jika ada. Okay, so pastikan adik-adik graduate on time. InsyaAllah adik-adik boleh. You can do it. Okay, so this is
ciri-ciri characteristic for the successful graduates in life. Okay. Top skill in 2020. So bukan saja adik-adik, you have to be multi skill. Bukan lagi macam dulu. Ada skill yang berkaitan dengan skill kita tentu, penulisan, apa, psikomotor, apa semua, and then apa berkaitan dengan writing. Tapi sekarang you need to be multi skill in order to survive, to face this IR 4.0, and then to face this challenges of globalization and your future career in InsyaAllah. Okay. So bayangkan anda di sini apabila adik-adik telah tamat pengajian dengan jayanya, hadiri convocation, ditemani oleh ibu dan bapa, turut sama dengan kawan-kawan untuk meraihkan for convocation masing-masing. InsyaAllah adik akan berjaya sekiranya mengikuti pengajian dengan baik, dengan betul dan juga dengan sempurna, insyaAllah. Okay, adik-adik boleh lakukan. Setiap kali berlakunya convocation, di situlah adik-adik akan diraih dengan kejayaan masing-masing sebelum menempuhi alam pekerjaan kelak, insyaAllah. Okay, pastikan semoga terus berjaya. Dan sekian, terima kasih. Semoga terus berjaya, semoga maju jaya, dan pastikan adik-adik mengikuti pengajian dengan baik, betul dan sempurna, insyaAllah. Adik akan bergraduasi dengan cahayanya pada masa yang akan ditetapkan kelak, dan menceburi bidang pekerjaan dan mendapat pekerjaan yang baik, insyaAllah, pada satu hari nanti. Dengan itu saya akhiri taklimat seberengkah ni dengan selamat maju jaya sekali lagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.